Kita dah mengenali maksud Al-Qawi. Sekarang apakah bukti Allah ini bersifat dengan sifat Al-Qawi? Jom kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. InsyaAllah pada hari ini kita akan pelajari dalam bidang akidah, iaitu pelajaran yang ke-11, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkara yang kita ingin capai pada hari ini adalah dua standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud Al-Qadir dan Al-Qawi berserta dalil. Dan yang kedua, menjelaskan bukti-bukti Allah bersifat dengan Al-Qadir dan Al-Qawi. Baik, untuk makluman pelajar semua, dalam pelajaran kali ini sebenarnya dipecahkan kepada dua unit, iaitu unit pertama Al-Qadir dan unit kedua pula Al-Qawi. Namun begitu, kita gabungkan kedua-dua untuk memudahkan kita memahaminya dengan lebih jelas. Pertamanya kita pergi kepada unit yang pertama, iaitu nama Allah yang berbunyi Al-Qadir. Sebenarnya Al-Qadir ini salah satu daripada 99 nama Allah yang kita menghitungnya pada setiap pagi, mungkin. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam 99 nama itu adalah salah satunya Al-Qadir dan yang keduanya Al-Qawi. Baik, kita lihat pada maksud Al-Qadir. Bila sentuh bab maksud, akan terbahagi kepada dua. Maksud dari segi bahasa dan satu lagi maksud dari segi istilah. Kita lihat dulu dari segi bahasa. Al-Qadir bermaksud yang menentukan. Manakala dari segi istilah ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak ataupun iradat dan ilmunya. Maknanya Allah berkuasa nak tentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendaknya dan juga ilmunya. Dalil naqli yang menjelaskan tentang Allah ini bersifat dengan sifat Al-Qadir daripada surah Al-An'am ayat ke-65 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Shadaqallahul azim. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk menghantar kepada kamu azab siksa dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Shadaqallahul azim. Itulah salah satu dalil naqli yang menunjukkan Allah itu bersifat dengan sifat Al-Qadir, iaitu berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak dan ilmunya. Allahu Akbar walillahi. Untuk lebih jelas lagi berkaitan dengan Al-Qadir, maka kita lihat bukti-bukti Allah ini bersifat dengan sifat Al-Qadir, iaitu yang pertama, ada 6 bukti daripada Al-Quran. Dalil Al-Quran menunjukkan bahawa Allah ini bersifat dengan sifat Al-Qadir yang menentukan. Allah menguasai, yang pertama, Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Itu yang pertama. Boleh rujuk pada surah Al-Ankabut ayat yang ke-61. Dan bukti yang kedua Allah bersifat dengan sifat Al-Qadir adalah Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Bukti yang ketiga, Allah berkuasa mencipta langit dan bumi.
malah Allah berkuasa mencipta dan menghancurkan segala apa yang ada di langit dan bumi. Bukan sekadar cipta langit dan bumi, Allah berkuasa menghancur ataupun menciptakan apa yang ada di langit ataupun di bumi. Yang keempat, bukti Allah bersifat dengan sifat Al-Qadir adalah Allah berkuasa mengurniakan mukjizat kepada para nabi dan juga rasul. Contoh mukjizat yang terbesar adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mukjizat Al-Quranul Karim. Okay, bukti yang kelima adalah Allah berkuasa menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Ada tempat yang Allah turunkan banyak, ada tempat Allah turunkan sedikit, ada tempat Allah tidak turunkan sikit pun hujan. Inilah menunjukkan bahawa Allah boleh menentukan dari segi jumlah hujan sekalipun. Dan yang keenam, bukti yang keenam adalah Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Dan daripada surah Al-Qiyamah kita boleh lihat bukti tersebut, ayat yang ke-40. Itulah bukti-bukti Allah ini bersifat dengan sifat Al-Qadir. 6 bukti. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana yang saya maklumkan pada awal video ini, sebenarnya tajuk ini ada dua unit, iaitu unit pertama Al-Qadir dan sekarang unit kedua Al-Qawi. Al-Qawi juga merupakan salah satu daripada 99 nama Allah. Apakah yang dimaksud dengan Al-Qawi? Dari segi bahasa, Al-Qawi bermaksud yang kuat ataupun yang gagah. Manakala dari segi istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT ini yang maha kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Subhanallah, Allah ini mempunyai kekuatan dan kekuatan yang sangat sempurna, tak ada tolak bandingnya. Dan sekiranya nak dibandingkan dengan apa sekalipun di muka bumi ini, tiada tolak banding. Manakah dalil nakli yang menunjukkan bahawa Allah ini bersifat dengan sifat Al-Qawi? Daripada surah Al-Anfal ayat ke-52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Keadaan orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat Allah, lalu Allah menyiksakan mereka disebabkan dosa mereka. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi amat berat siksaannya. Jelas di sini bahawa Allah itu maha kuat lagi amat berat siksaan. Allah qawiyyun syadid, innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa Allah ini bersifat Al-Qawi. Jadi dua sudah kita pelajari, iaitu Al-Qawi dan yang tadi Al-Qadir. Kita dah mengenali maksud Al-Qawi. Sekarang apakah bukti Allah ini bersifat dengan sifat Al-Qawi? Jom kita lihat dua bukti yang kita dapat ambil daripada Al-Quranul Karim, daripada surah Asy-Syura dan ayat ke-19 dan juga surah Ghafir ayat ke-22. Dua bukti Allah bersifat dengan sifat Al-Qawi, iaitu maha kuat, tiada yang tolak banding. Allah berkuasa memberi rezeki kepada sesiapa sahaja yang berusaha mencari mengikut cara yang betul. Orang yang cari rezeki dengan cara betul, Allah berkuasa memberi rezeki kepada mereka. Ini kuasa Allah yang tiada tolak banding. Yang kedua, Allah berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang sangat pedih. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, tak ada tolak bandingnya. Ini menunjukkan bahawa bukti-bukti Allah bersifat dengan sifat Al-Qawi, iaitu maha kuat. Allahu Akbar, subhanallah, hebatnya Allah. Maka di sini kita dapat lihat dua perkara, perbezaan antara
Al-Qadir dengan Al-Qawi saya letakkan dalam satu slide untuk memudahkan pelajar dapat membezakan antara Al-Qadir dengan Al-Qawi sebagaimana berikut. Maksud Al-Qadir pada bahasa yang menentukan, manakala Al-Qawi pada bahasa yang kuat, yang gagah. Okey, maksud Al-Qadir dari segi istilah adalah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak, iradat dan ilmunya. Manakala Al-Qawi pula nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Jadi di sini dapat jelaslah kepada kita perbezaan antara Al-Qadir dengan Al-Qawi. Saya harap pelajar-pelajar semua dapat membezakan antara Al-Qadir dengan Al-Qawi berserta dengan contoh-contoh bukti Allah bersifat dengan Al-Qadir dan juga Allah bersifat dengan Al-Qawi yang saya jelaskan sebentar tadi. Alhamdulillah, selesai sudah kita pelajari berkaitan dengan Al-Qadir dan juga Al-Qawi. Untuk lebih mendalam, saya letak di sini adalah latihan dan juga penilaian supaya kita dapat menjadikannya sebagai pengukuhan. Jadi saya harap pelajar dapat membuat keempat-empat soalan ini supaya menjadi satu pengukuhan bagi topik yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, yang pertama, nyatakan maksud Al-Qadir dari segi bahasa dan juga istilah. Sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, senaraikan hanya 3 bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Al-Qadir. Yang ketiga, nyatakan maksud Al-Qawi sama juga dengan Al-Qadir tadi. Kita nyatakan maksud dari segi bahasa dan juga istilah. Dan yang keempat, senaraikan hanya 2 bukti Allah bersifat dengan sifat Al-Qawi. Moga-moga dengan latihan dan penilaian ini ataupun penilaian ini dapat memberi pengukuhan yang lebih mendalam terhadap topik yang kita bincang pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang Maha Al-Qadir dan juga Maha Al-Qawi. Dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, saya harap anda semua dapat memahaminya dengan lebih jelas dan melaksanakan latihan ataupun penilaian yang diberikan tadi. Dengan itu saya akhiri dengan segala apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf di atas kesilapan ataupun kekurangan tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.